Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Fahmi Misbah, Mak Busu, kepada Zira Yusof, Nazira Nazri, semua yang hadir pada malam yang mulia ni, tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana beri kesempatan kepada kita untuk bersama-sama pada malam ni untuk membincangkan ayat-ayat yang mulia daripada surah Al-Insan. Baik tuan-tuan, dan kita berada pada malam ni pada ayat ke-7 hingga ke-12 insya-Allah. Bagi tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid yang ke-10 muka surat 219. Kita masih lagi dalam kempen satu rumah satu tafsir, yang mengharapkan tuan-tuan menyokong kempen satu rumah satu tafsir ini supaya setiap rumah kita disinari dengan nur. Bawalah pulang nur ke dalam rumah kita tuan-tuan, iaitu panduan mengetahui, membincangkan, mendiskusikan ayat-ayat Allah SWT. Dan tafsir Ibn Katsir ni begitu menarik, walaupun telah dikarang oleh Imam Ibn Katsir lebih 700 tahun lalu, tetapi bila kita membaca, kita mendapati seolah-olah ia dikarang pada zaman kini. Dan didapatkan tuan tafsir Ibn Katsir yang kami terbitkan bersama dengan kerjasama Pusaka Imam Syafi'i dari Jakarta. Dan setiap bulan tuan-tuan akan dapat hadiah sebuah buku yang menarik, namanya Fiqh Mizan, yang akan dikuliahkan secara online oleh penterjemahnya. Kerana Fiqh Mizan ni satu pertimbangan yang penting yang perlu ada dan diminda setiap Muslim dalam konteks masa pada hari ini. Fiqh Mizan, buku berharga RM75 tuan-tuan, akan menjadi hadiah untuk tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir dalam kempen kami sekarang ni. Baik, lihat ayat ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12 insya-Allah pada malam ni. Mana yang sempat kita akan bincangkan. Tolong share video ni kepada teman-teman. Jangan biarkan saya keseorangan. Tolong panjang-panjangkan, moga padanya ada jariah ilmu, perkongsian kita bersama dengan umat Islam di luar sana yang mungkin dahagakan ilmu, tak tahu nak cari sumber ilmu. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang kita sampaikan di tafsir Ibn Katsir ni membantu mereka untuk memahami Al-Quran, bagi kita pahala tak kurang sedikit pun tuan-tuan. Kalau kita dengan manusia pada hari ni, ada RM100 nak bagi per 10 orang, dapatlah seorang RM10. Bertambah lagi 10 orang, kurang pula, seorang dapat seorang RM5. Tapi di sisi Allah, ma indakum yanfadu ma indallahi baq. Yang kamu hitung itu akan tamat, tapi di sisi Allah tidak pernah berakhir. Jadi samalah kita memanjang-manjangkan video ni, moga menjadi jariah ilmu untuk setiap yang hadir. Baik, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yufuna bin nadhi wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. صدق الله العظيم. Lihat ni ayat ke-7. Mereka menunaikan nazar dan takut akan hari yang azabnya merata di mana-mana, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada fakir miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengkehendaki balasan darimu dan tidak perlu ucapan terima kasih. Sungguhnya kami takut akan azab Rabb kami pada satu hari yang pada hari itu orang yang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Rabb Tuhan memelihara mereka daripada kesusahan hari itu dan berikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati, dan Dia memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka dengan syurga dan juga pakaian sutera. Semalam kita dah bincang tentang kesudahan hidup orang yang tidak beriman, yang ingkar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu apa yang telah kita lihat, Allah menggunakan perkataan menakut-nakutkan, salah silawa gelala wa sa'ira, dan kita telah bincangkan bagaimana dari sudut bahasa Arab ada konsep muzawajah di situ tuan-tuan. Kemudian kita dah cerita juga tentang kafur, kita dah cerita tentang air yang diminum oleh hamba Allah yang beriman di syurga nanti. Dalam pendekatan di sini kita nampak ada itnab. Itnab ini maknanya satu konteks bahasa Arab yang berarti panjang lebar.
Artinya dalam pendekatan Allah menceritakan nikmat untuk ahli syurga ini, Allah ceritakan panjang lebar. Tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya untuk tashwiq. Kata Syed Qutb, tashwiq. Tashwiq ni makna menimbulkan rasa rindu, rasa seronok nak beribadah kepada Allah, motivasi untuk kita supaya tak sabar-sabar untuk melihat apa lagi ganjaran yang diperuntukkan oleh Allah SWT kepada orang yang beriman. Syazani Thiqah. Jadi kita dapat lihat ayat yang menceritakan tentang nikmat syurga ni sengaja dipanjang lebarkan oleh Allah berbanding dengan dalam konteks neraka. Allah menceritakan secara ijaz ni makna ringkas sahaja. Ini merupakan satu pendekatan di antara ayat targhib dan juga tarhib. Itu sebab Imam Ghazali mengatakan bahawa dalam pendekatan nak memujuk, nak mengajak, maka hendaklah menggunakan 80% targhib, pujian, motivasi, galakan, reward. Tapi dalam bab tarhib ini dikurangkan, iaitu 20% saja, kata Imam Ghazali, dalam skala pendidikan yang kita lakukan pada ini. Tuan-tuan, jadi kita berada di rumah pada masa ni, anak-anak rumah kadang-kadang rumah sempit, belajar pun rasa tertekan, kesian ke anak-anak tuan-tuan. Jangan doakan keburukan ke atas mereka tuan-tuan. Jangan lupa selalu amalkan ayat ke-74 surah Al-Furqan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami, pasangan kami, penyejuk mata mandang, jadikan kami ni pemimpin kepada orang bertakwa. Kalau kita tak baca ayat ini, takut nanti rumah menjadi ibarat neraka, tempat perkumpulan anak-anak dimaki hamun tuan-tuan. Sian mereka. Jadi kita pun tak tahu berapa lama mereka bersama dengan kita. Yang perempuannya bila disunting orang besok pergi, dia jauh daripada kita. Mungkin dia tak ingin lagi kembali melihat ayahnya yang selalu marah kat dia tuan-tuan, ibunya yang selalu murka padanya. Jadi jadikan peluang anak-anak ada kat rumah ni untuk kita puji, pujuk, bagi motivasi. Jadi amalkan ayat ini sadu supaya kata-kata kita ni menjadi satu peringatan yang mesra buat mereka. Memanglah anak-anak ni tuan-tuan rasa semua benda dibuat tak kena. Akhirnya dia rasa dengan kawan-kawan dia lebih menakjubkan dia. Bahaya tu tuan-tuan. Pernah ada satu pengalaman di sebuah universiti, bahawa seorang anak ni belajar kat universiti, budak pandai belajar universiti, kalau tak dia tak masuk universiti. Dia di rumah tak pernah pun dipuji oleh adik-beradiknya, ayah ibunya, sibuk masing-masing. Maka satu hari dia keluar pergi ke kelas. Dalam perjalanan, pemandu lori mengangkut barang-barang buangan itu menegurnya. Adik, cik adik cantiknya baju. Ya Allah, orang perempuan ni kita pernah belajar surah Nisa yang lalu kan. Orang perempuan ni memang suka dipuji tuan-tuan. Puji berpada-pada lah ya. Jangan puji over sangat sampai jadi keji pula. Maka pemandu lori ni puji dia main-main je, cantik baju dia, terus dia melekat dekat pemandu lori tu. Kita taklah kata pekerja tu buruk, hina, haram, tidak. Tapi anda sedari belajar kat universiti, berpeluang untuk menjawab jawatan penting dan tempat-tempat yang penting. Takkanlah bersuamikan orang seperti itu yang mungkin kehidupannya tak sempurna. Itu je yang maksudkan. Dan kaunselor pun cuba untuk pujuk, susah tuan-tuan. Jadi kita dalam kehidupan pada ini, lihatlah pendekatan Allah. Itu Allah menceritakan kebaikan ni diperbanyakkan. Ini satu pendekatan uslub Quran yang menarik tuan-tuan. Namanya targhib. Targhib. Lawannya tarhib. Ghain dengan ha. Kalau targhib ni tara ya, tak tara, ghain ya, ba. Targhib, raghaba yuraghibu targhib. Tapi kalau tarhib, rahaba yurahibu tarhib. Tara ha bulat ya dan juga ba, tarhib. Bukan tarhib. Hib itu ha itu dah jadi marhaban pula, itu welcome pula tuan-tuan. Jadi ijaz nusarab ni kena betulkan. Jadi dalam ayat yang ke-7 ni, Allah menceritakan tentang orang beriman ini, mereka menyempurnakan nazar dan takut pada hari yang mana keburukannya begitu banyak sekali. Kata Imam Mutawalli Sya'rawi dan tafsirnya, ini tafsir menarik untuk tuan-tuan lihat ni. Ni saya bacakan untuk tuan-tuan. Tafsir Sya'rawi menceritakan perkataan yang Allah sebut kat sini, ufu nabi nadri, mereka menyempurnakan nazar. Nazar ni tuan-tuan, dia kalau kita lihat dari sudut bahasa Arab, dia janji kita dengan Allah SWT. Contoh, kalaulah anak itu sembuh dari penyakitnya, maka saya nak bagi makan orang kat masjid selama 40 orang selama seminggu. Contoh tuan-tuan, ini jadi nazar. Nampak tak? Gitu juga kalau anak saya mendapat kesusahan cemerlang dalam peperiksaan, dapat masuk universiti, dapat beasiswa, saya nak sembahyang sunat tahajud 40 malam, tanda syukur pada Allah, kata si ayah.
Ini bagus tuan-tuan ni mulia sekalian. Jadi nazar dalam perkara yang menyebabkan kita makin bersemangat beribadah kepada Allah, itu bagus. Ada setengah pendapat daripada hadis yang menunjukkan bahawa kalau kita bernazar nak bagi orang makan kerana satu nikmat yang kita peroleh, itu namanya kedekut. Sepatutnya bukan sebab kebaikan yang kita dapat kita nak bagi makan orang, baru nak bagi makan kat orang. Saya bagi makan pada orang ni kena jadi satu amalan lah. Tuan-tuan ni mulia sekalian ya, bagi makan kat orang ni, bagi orang makan kat masjid, bagi orang anak-anak kita punya kawan yang asrama makan, bagi orang susah. Kalau saya pernah cerita kepada tuan-tuan dulu, Ali Zainul Abidin dipanggil Ali bin Husain, keturunan Nabi yang sangat muda, putera Sayyidina Husain yang sangat cerdas dan juga handsome dan saleh. Itu kerjanya adalah menghantar makanan pada orang memerlukan setiap malam di Madinah. Tak ada seorang pun yang tahu. Bila beliau wafat, menjelang wafatnya, barulah orang perhatikan bahawa bantuan yang mereka terima selama ni terhenti. Baru mereka tahu yang menghantar makanan itu adalah Sayyidina Ali Zainul Abidin. Jadi kembali kita kepada perbincangan ni tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi orang-orang beriman ini mereka melakukan kebaikan kerana mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ayat ni kita perhatikan, menceritakan tentang perkataan yang Allah gunakan kat sini, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Yufuna, kalau kita lihat kata Imam Tawi Syar'i, begitu juga Imam Ibn Ashur dan tafsir masing-masing mengatakan bila Allah gunakan perkataan yufun, menyempurnakan mereka akan nazar-nazar mereka. Wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. Allah menggunakan perkataan bersifat fi'il mudhari' di sini bagi menunjukkan kepada kita tentang sifat orang beriman ini sentiasa ada unsur tajdid. Tajdid ni maknanya continuous, ada continuity. Sentiasa dalam hati itu berniat untuk melengkapkan kekurangan yang ada pada orang lain. Sentiasa dalam hidup itu berfikir untuk memperbaiki keadaan kelilingnya. Dia tidak akan redha melihat suasana menjadi bertambah buruk. Dia fikir macam mana nak buat baik. Kalau pergi ke sekolah anak, tengok budak-budak susah nak minum air, mungkin beratuk, dia pun hantar mesin penapis dan bayar servisnya tiap-tiap bulan sebagai contohnya. Nampak tak tuan-tuan? Kalau dia nampak ada di kalangan anak-anak ni belajar, tak ada bimbingan, mungkin tak ada kemampuan untuk mengikut kursus tuition harganya mahal, dia sehingga menawarkan melakukan memberikan tuition itu kepada anak-anak di samping anak dia sendiri. Contohnya tuan-tuan ni boleh kalau sekalian. Jadi perkataan mudhari' di sini untuk menunjukkan tajaddud wafaihim bima aqadu alaihim dhamairuhum min al-iman wal amal salih. Kata Imam Tawi Syarawi di sini menunjukkan kepada tajaddud, maknanya sentiasa niat melakukan kebaikan itu bersifat ada continuity kat situ, continuously berlaku kat situ tuan-tuan. Jadi dia bukan berlaku kerana dipengaruhi oleh waktu tentu orang lain buat, dia pun sibuk nak buat, bukan begitu. Tapi dia kerana satu perasaan yang membara dalam dirinya menyebabkan dia sentiasa nak melakukan kebaikan itu tanpa mengharapkan pujian orang lain ataupun takut pada kecaman, ancaman dan juga celaan orang lain. Ini la yakhafuna fillahi lawmata laim. Baik tuan ya. Wadzalika musy'ir bi annahum yukthiruna nadhra at-ta'at wa fi'l al-qurbat walaula dzalika lama kana al-wafa' bi nadhri mujiban ath-thana' alaihim. Lagi satu, kalau kita lihat isu uslub bahasa yang Allah kemukakan kat sini, bahawa sifat melakukan kebaikan ni satu yang mendarah daging dalam diri orang beriman, berlakukan secara berterusan tanpa pengaruh daripada sesiapa pun. Jadi itu sebab bila kita nak buat kebaikan, jangan tangguh-tangguh tuan-tuan, terus buat. Tak ingat apa baik, buat terus. Kerana kita tahu ajal maut ini bila berlaku, setiap orang yang mati itu menyesal, mengingatkan detik-detik peluang untuk melakukan kebaikan, dia abaikan. Nampak tak tuan-tuan? Macam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sekali berjalan dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun memperlihatkan, menunjuk kepadanya satu kubur, dan Nabi bersabda, ahli kubur ni ada sebahagian yang sedang diseksa. Kalaulah ditahu keutamaan sembahyang sunat 2 rakaat, tentulah mereka tidak akan meninggalkannya. Maksud Nabi ni sembahyang sunat, contohnya qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir dan sebagainya. Tapi Abdullah bin Umar ni punya kefahaman terhadap apa yang Nabi gambarkan itu, menyebabkan setiap kali dia nampak kubur dia akan sembahyang sunat. Setiap kali dia nampak kubur dia akan sembahyang sunat tuan-tuan. Jadi ini maknanya orang-orang salih ini sentiasa berusaha untuk mempertingkatkan nilai martabatnya di sisi Allah SWT. Kebaikan-kebaikan dilakukan, itu sebab Allah menggunakan fi'il mudhari' kat sini. Perkataan mustatira
Ya. Jadi kat sini kalau kita belajar bahasa Arab, yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Yakhafuna yawman, mereka takut hari. Takut hari yang dimaksudkan kat sini adalah satu majaz. Apa salah hari pula nak takut? Hari itu bukan makhluk, tapi kerana terdapat perkara-perkara yang akan menghimpit, menakutkan, menekan pada hari tersebut, maka mereka menjadi takut terhadap hari. Jadi hari itu bukan satu yang patut ditakuti. Macamlah kita kata, tutup pintu nanti aircon keluar. Aircon keluar, macam mana aircon boleh keluar pula? Aircon daripada dinding boleh ambil, ada kaki keluar dari pintu tu. Bukan gitu tuan-tuan. Jadi kat sini ada berlaku majaz. Jadi ni dalam bahasa mana dunia pun ada unsur-unsur simpulan kata, kiasan kata ni tuan-tuan. Jadi bila kita belajar bahasa Arab, kita saksikan dengan kefahaman bahasa yang kita pelajari, bahasa bonda kita sendiri, maka kita menjadi mudah untuk faham. Jadi Allah menyebutkan kat sini bahawa pada hari itu mereka takut yang amat sangat. Mustatira ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, dia mungkin datang perkataan tara yatiru, terbang. Kalau kita bayangkan, disebut juga fajar, mustatir. Waktu fajar ni ketika dia mula terbit, maka cahayanya itu akan bersebaran begitu, maka menerangi semua pelosok alam. Jadi perkataan mustatir ini kalau kita belajar bahasa Arab, merupakan isim fa'il daripada istatara. Dan juga kalau kita belajar bahasa Arab, bila penambahan huruf sin dengan ta atau wazan istafa'ala, itu dia merujuk kepada satu makna yang baru di perkataan tara yatiru. Ini bahasa Arab. Kalau tara yatiru, jadi istatara yastatiru, setiap penambahan huruf pada satu wazan fi'il, dia membawa kepada makna baru yang mengandungi unsur mubalaghah, eksesif. Dia mengandungi makna hyperbola, mengandungi makna penambahan sesuatu nilai ataupun perbuatan itu untuk digambarkan lebih daripada perkataan asalnya. Jadi disebut perkataan mustatir ni, dia kalau kita belajar bahasa Arab, contohnya perkataan istakbara, wazannya sama, istatara, istakbara. Jadi di sini merupakan satu juga majaz, musta'ar, bagi menggambarkan satu benda itu seolah-olah berterbangan dekat udara. Maknanya pada hari itu kalau kita sebut al-fajr mustatir, fajar yang mustatir, maknanya cahaya fajar itu telah mula bersebar di semua permukaan bumi, sehingga rasa terang itu mula menguasai kegelapan yang sebelum itu ada dengan sebab malam, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Jadi kalau kita sebut juga, kata Imam Zamakhsyari yang tafsirnya, kalau disebut api menyemarak, istatar al-hariq, kebakaran itu berlaku pada tingkat kelima satu bangunan, tiba-tiba naik ke tingkat 7. Macam mana pula api itu boleh melompat naik ke tingkat 7? Kerana api itu sifatnya istatara, dia terbang, tuan-tuan, terbang untuk naik ke tingkat berikutnya, terbakarlah tingkat berikutnya, mungkin dengan pemeluapan, dengan kepanasan, dengan haba, kita pun tak tahu, dengan wiring. Jadi perkataan istatara ni biasa diguna bagi merujuk pada makna menyeluruh, berkembang, ataupun satu menggambarkan menguasai, ataupun menggambarkan seolah-olah macam burung yang berterbangan. Kalau pagi-pagi burung terbang daripada tempat tinggalnya itu, sarangnya terbang banyak memenuhi ufuk, maka pada hari itu dimajaskan, digambarkan dalam pendekatan bahasa kat sini, pada hari itu hari yang sangat menakutkan semua orang. Jadi orang-orang beriman ni yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang beriman melakukan satu perbuatan kerana keyakinannya ada hari pembalasan yang amat-amat ditakuti oleh semua orang, yang pada hari itu tak ada siapa pun terkecuali daripada kena kedahsyatan hari perhimpunan tersebut. Jadi kat sini menampakkan kepada kita, tuan-tuan, kata setengah para ulama tafsir, yang merujuk kepada bahawa amalan adalah kembar kepada niat. Kalau setakat niat je, dalam hati je, tak buat, tak jadi. Saya nak sembahyang tapi tak sembahyang juga. Nak puasa, niat je tapi tak puasa, tak jadi, tuan-tuan dimulakan sekalian. Jadi kat sini menampakkan kepada kita, mereka melakukan amalan kerana ada sesuatu yang terbuku dalam hati, iaitu keyakinan bahawa adanya hari pembalasan, dan menyebabkan mereka kena buat persiapan. Hari itu sungguh menakutkan, kerana pada hari tersebut, tuan-tuan dimulakan sekalian, kana syarruhu mustatira, keburukannya maknanya menguasai ufuk, sebagaimana burung menguasai ufuk waktu ia terbang keluar dari sarangnya. Tuan-tuan dimulakan sekalian, dalam tafsir Al-Imam Al-Fakhrazi, namanya tafsir kabir. Ini tafsir kabir saya tunjuk pada tuan-tuan. Ini jilid ke berapa? Jilid ke-15. Bila Allah menyebutkan perkataan kat sini untuk kita faham, Imam Al-Fakhrazi bila beliau bawa satu contoh, maka beliau bawakan satu penjelasan, berikan kepadanya masalah-masalah.
berikan kepadanya dalam bentuk isu yang dibawa di ayat ni. Ayat ni apa masalah? Dalam ayat ni ada 14 masalah. Dalam ayat ni ada, maknanya masalah ni lah persoalan. Maka beliau menggambarkan kat sini mustatir, seperti yang telah digambarkan tadi, dia adalah satu pada hari yang sangat menakutkan, menguasai semua orang, perasaan mereka. Pada hari itu para nabi pun akan menjadi takut. Setiap mereka akan diselubungi rasa ketakutan yang amat sangat, umpama burung yang menyelubungi kumpulannya itu, menyelubungi alam semesta kerana banyaknya. Maka demikian juga ketakutan yang menyelubungi hati sekian manusia, termasuk para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita tahu dalam hadis-hadis, bila manusia datang mengunjung Nabi Adam untuk minta syafaat daripada baginda, baginda menolak, mengatakan bahawa aku pun ada isu dengan Tuhan, aku takut, aku tak selesai. Mereka datang bertemu Nabi Nuh, Nabi Nuh pun mengatakan aku takut. Mereka jumpa Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun takut alaihi wassalatu wassalam. Akhirnya mereka jumpa Nabi Musa, Nabi Musa mengatakan aku pun takut. Mereka jumpa Nabi Isa, Nabi-Nabi ulul azmi, Nabi Isa AS mengatakan tak ada, pergilah cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sisi Nabi Muhammad lah baru mereka mendapat syafaatul uzma. Jadi pada itu menampakkan ketakutan yang amat sangat, dan itulah yang dimaksudkan dengan mustatira. Tapi kenapa Allah gunakan perkataan kat sini? Kana syarruhu mustatira. Pada hari itu kejahatannya sangat menyelubungi hati semua manusia, dan seperti menyelubungi alam semesta ni tadi, menyelaputi, menyelimuti alam semesta, macam burung yang terbang digambarkan di ufuk tadi, tuan-tuan. Kenapa pula Allah berkataan syarun? Syarun ni perkataan tidak baik, lawan dia khairun. Jadi Allah menyifatkan hari itu sebagai hari yang buruk. Adakah Allah mencipta satu yang buruk untuk hamba-hambanya? Apa jawapannya, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian? Jadi jelas Al-Imam Al-Fakhrazi yang tafsirnya, annaha innama sumiyat syarran likauniha mudhirratan biman tanzil alaihi wa tanzil alaihi wa sa'uba alaihi kama tusamma al-amrat wa sa'iru al-makruh syururan. Ia menjadi satu benda yang tidak baik, yang tidak elok, perkara yang buruk digambarkan dalam ayat ini. Walaupun Allah yang menciptakannya, kata Imam Fakhrazi, ia bagi menampakkan kepada kita memang pada hari itu sangat menakutkan. Dia memberi mudarat kepada mereka yang gagal melalui ujian di sisi Allah pada hari itu. Ini maksudnya, kata Imam Al-Fakhrazi. Sebagaimana juga dinamakan penyakit dan perkara-perkara yang dibenci itu sebagai syurur, benda yang buruk. Syarun jamaknya syurur. Bukan kerana Allah menciptakannya, Allah menciptakan keburukan untuk ditimpa kepada hamba, bukan. Tapi untuk merujuk kepada keadaan manusia bila mengalami situasi itu, mereka mengatakan ia satu keburukan. Ya, memang semua Allah jadikan ada kebaikan padanya. Tuan-tuan semua terlupa, saya nak menyampaikan pesan daripada penaja. Ya. Jadi tuan-tuan tolong dapatkan Habatus Sauda Birka. Kami sedang mengadakan promosi waktu sekarang, tuan-tuan. Dapatkan, mudah-mudahan dalam musim Covid ni, wabak, sebagai ikhtiar kita. Kerana dalam hadis Nabi SAW telah pun sabda, alaikum bil habatis sauda fa inna fiha shifaun min kulli da illa sam. Hendaklah kamu mengambil habat sauda, kerana fa inna fiha shifaan, dalamnya ada rawatan, ada penawar kepada semua penyakit melainkan kematian, kata Nabi SAW. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang bertajuk At-Tibbun Nabawi, perubatan terapi cara Nabi SAW, menceritakan bahawa makan habat sauda ni boleh menghilangkan angin yang berlebihan dari badan, boleh membuat penyakit kusta, boleh membuat penyakit demam, boleh menghilangkan kahak yang berlebihan, boleh mengelakkan badan menjadi panas, boleh menghancurkan batu dalam kidney, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kajian beliau. Jadi kami telah proses habatus sauda dalam bentuk seperti ini, tuan-tuan. Bahkan boleh menghilangkan jerawat, kata Al-Imam, untuk anak-anak dara kita, anak perempuan kita yang takut jerawat tumbuh. Ini kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab beliau At-Tibbun Nabawi. Dapatkan habatus sauda, tuan-tuan. Saya tunjuk kepada tuan-tuan, bagi tuan-tuan yang pertama kali main kuliah kita, begini cara menikmatinya. Nampak ni? Inilah habatus sauda yang telah kami proses untuk tuan-tuan mudah untuk menikmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dapat tuan-tuan ni, boleh letak dalam handbag, boleh balik mana. Bagilah hadiah kepada ibu kita yang sudah pun di usia senja, sebagai contohnya adik-beradik kita. Banyak kenyataan dan kajian Imam Ibn Qayyim bagi menunjukkan kelebihannya. Ia juga boleh menghilangkan sesak nafas, boleh menghilangkan penyakit pening kalau dimakan. Ya, kadang-kadang kita makan ubat-ubat lain yang kita tidak pasti, mungkin ada kesan tentu, tapi ini daripada herba, tuan-tuan, pada pokok yang baik, namanya pokok habatus sauda. Ya.
Jadi kalau sakit gigi pun boleh digunakan. Dipecahkan ni, letak dalam air dan dikumur-kumur dengannya. Ini seperti kajian Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Baik tuan Jadi boleh juga mengelakkan kebengkakan bahagian kudis yang menanah dan sebagainya, menghilangkan jerawat, kata Imam Ibn Qayyim dalam kajian beliau menulis kitab At-Tibbun Nabawi. Ini saya bacakan apa yang ditulis oleh beliau. Jadi kembali kita tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, tentang apa yang disebut tentang perkataan syarrun kat sini, kana syarruhu mustatira. Jadi telah dijelaskan bahawa bila kita menisbahkan satu perkara itu kepada bandingan dalam kehidupan, barulah kita kata ia merupakan keburukan pada penilaian kita. Jadi Allah menyebut sekarang ni dalam konteks penilaian manusia. Pada hari itu orang yang menderita, orang yang rugi, orang yang menolak Islam, maka hari itu menjadi hari yang cukup menakutkan baginya. Wa kana yawman al-kafirin asira. Hari itu menjadi hari yang sangat payah kepada orang-orang kafir, tuan-tuan yang mulia sekalian. Baik Jadi seterusnya kita lihat perkataan ini yang disebut oleh Allah SWT kat sini. Kata Imam Zamakhsyari yang tafsirnya. Jadi bila kita menyebut tentang yufu nabi nadri wa khafuna yawman kana syarruhu mustatira, di sini niat yang betul yang kita letak dalam hati dan kemudian laksanakan dengan perbuatan. Apa yang dilakukan oleh perbuatan itu adalah penterjemahan hakiki kepada niat yang terdapat dalam hati. Demikianlah sihatu niyatihim wa illam yaqulu syai'an. Ini adalah innahum ma takallamu bi walakin alimahu Allahu minhum fa athna alaihim. Jadi ini merupakan satu sifat orang beriman. Bila dicungkil, ditanya, dipersoalkan tindakannya, maka dia akan jawab, sebenarnya kami buat perkara ni adalah kerana bagi menyelamatkan kami pada hari yang sangat menakutkan kesudahannya nanti, hari yang pada itu tak ada siapa pun yang selamat daripada hukuman yang menanti mereka. Baik, ini dalam ayat yang ke-7. Seterusnya Allah menjelaskan lagi, wa tu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberi makan dalam keadaan apa yang digambarkan oleh Allah kat sini, memberi makan kepada orang yang memerlukan, sedangkan mereka sendiri dalam keadaan yang memerlukan kat situ. Mereka memberi makanan disukainya kepada orang miskin yang disukainya. Setengah pendapat mengatakan ayat ini turun berikutan dengan apa yang terjadi kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali dengan isinya Fatimah radhiyallahu anha bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak mereka sakit. Ini mengikut ceritalah yang dikemukakan oleh para ulama tafsir. Contohnya Imam Zamakhsyari, contohnya Imam Qurtubi, contohnya Imam Fakhrazi. Tapi hadis ini, untuk pengetahuan tuan-tuan, hadis ini hadis dhaif Setengah mereka mengatakan hadis ini bukan hadis maudhu', iaitu hadis palsu. Apa yang berlaku disebut kat sini, dia berkaitan dengan Imam Ali dengan isterinya Fatimah radhiyallahu anhuma. Anak mereka sakit, Hasan Husain sakit. Maka mereka pun mendapat rawatan dengan keterbatasan, kesederhanaan hidup, sukar sekali untuk dapat rawatan, tuan-tuan ni boleh kau sekalian. So, mereka telah pun letakkan nazar pada Allah SWT, anda disembuhkan, maka mereka akan memberi makan kepada orang. Itulah yang diceritakan. Walau bagaimanapun, jumhur para ulama tafsir dengan pandukan kepada hadis-hadis mengatakan bahawa peristiwa ini sekalipun berlaku pada Sayyidina Ali, dan ia juga berlaku pada semua sahabat, yang mana mereka memang melakukan satu perkara kerana Allah, bukannya kerana pujian, bukannya mengharapkan apa sanjungan daripada manusia. Kalau berlaku pada Imam Ali karamallahu wajhah, itu tidak menghairankan kata mereka. Bahkan berlaku pada semua sahabat Nabi, memang begitulah tradisi mereka. Baik tuan-tuan, saya nak cerita lebih panjang, nanti kita sambung pada malam esok. Apa yang berlaku pada Imam Ali karamallahu wajhah, ataupun berlaku pada seorang sahabat yang namanya Abu Dahdah. Semalam kita belajar perkataan-perkataan menunjuk kepada sifat kepemurahan yang ada pada seorang manusia kan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Dahdah. Siapa Abu Dahdah ni? Beliau sanggup mengorbankan 600 pokok kormanya untuk Islam. Bagaimana ceritanya tuan-tuan? Kita sambung malam esok. Suspense sikit lah. Jadi tuan-tuan jangan terlupa, penaja juga minta pada saya untuk memaklum kepada tuan-tuan. Tuan-tuan berada di hujung bulan Zulkaidah kan, 5 hari atau 4 hari saja lagi tuan-tuan akan masuki bulan Zulhijjah. Kita digalakkan berpuasa lah pada 9 hari yang pertama tu hari ke-10 dah masuk hari Raya Haji, haram hukumnya puasa. Jadi kita puasa 9 hari pertama. Hari 9 tu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Tinggal berapa hari je lagi, lebih kurang dalam 14-15 hari
Jadi yang dari tuan-tuan berpuasa jangan lupa dapatkan kurma daripada Zazan Travel. Dah lama saya tak mempromotkan kepada tuan-tuan kurma McJowl. Ini adalah kurma McJowl yang sangat penting untuk tuan-tuan dapatkan. Kurma McJowl cantik ni tuan-tuan, amat menyelerakan. Tengok ni kurma McJowl dari Palestin. Baik tuan-tuan, kita penuhi bulan puasa sunat kita dengan kurma McJowl. Nampak Jadi dapat bekas seperti ini tuan-tuan. Mudah untuk tuan-tuan simpan. Kalau dah makan, tak payah letak dalam peti ais, nanti rasanya tak sedap, tak keluar saja. Nampak? Dia tutup seperti ni, ada kedap udara. Dapatkan daripada Zahran Travel, kurma McJowl daripada Palestin, yang Allah nyatakan dalam surah Maryam ayat ke-25, wahwazi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Hai Maryam, engkau baru melahirkan anakmu Isa, maka makanlah kurma, gegarkan pokok kurma ini akan jatuh untukmu buah kurma, dan juga nikmatilah ia, akan menghilangkan kesakitan betul badanmu. Maka ibu-ibu yang mengandung, yang melahirkan anak, dapatkan kurma McJowl. Ini kurma Maryam alaihissalam, ya Allah sebut dalam surah Maryam ayat ke-25. Itu juga tuan-tuan, kami juga ada menghasilkan kurma Ajwa Madinah. Masih cantik ni tuan-tuan, belum buka lagi. Kurma Ajwa dapatkan pada Zahran Travel juga untuk ibadah puasa sunat kita pada hari-hari yang penting ni. 10 hari yang awal, 9 hari awal daripada bulan Zulhijjah. Nanti masuk Muharram pun ada puasa sunat lagi. Dapatkan kurma-kurma ni tuan. Kami hantar dalam bentuk bunyi. Jangan lupa rumah yang tidak ada kurma padanya, penduduknya, penghuninya akan selalu kelaparan, disebut dalam hadis Nabi SAW. Dapatkan kurma Madinah, iaitu kurma Ajwa yang disabdakan Nabi SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sirun. Siapa yang makan kurma Ajwa setiap pagi 7 biji, dia akan selamat daripada sihir, dan juga selamat daripada keracunan, selamat daripada benda-benda yang boleh memberi kesan kepada dirinya. Jadi racun yang kita makan, ubat, ayam dan sebagainya, sayur-sayur pada hari ini banyak yang dikatakan orang banyak racun padanya, haiwan ternakan, ayam dan sebagainya. Jadi makanlah kurma Ajwa tuan-tuan. Dapatkan pada Zahran Travel. Walaupun dapat akhir Ramadan, tapi kami masih lagi memasarkan kurma ni, nak menjadikan ia makanan rutin harian kita sebagai seorang Muslim yang cintakan apa-apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, setakat ini saja dulu untuk renungan kita pada malam ni. Tinggal satu hari saja lagi sebelum tuan-tuan menghantar anda tuan-tuan nak lakukan ibadah korban ataupun akikah. Kami boleh lakukan untuk tuan-tuan di Sudan, di mana lagi, di Yaman, di Syria dan juga di Mekah. Satu hari saja lagi, esok hari terakhir tuan-tuan. Jadi jangan tangguh lagi. Anda tuan-tuan minat, tolong segerakan. Mudah-mudahan apa yang tuan-tuan lakukan itu untuk diri tuan-tuan ataupun keluarga yang telah pergi, yang telah meninggal dunia, diterima oleh Allah, kerana mengikut fatwa yang dikemukakan oleh para ulama, termasuk mufti wilayah kita mengesahkan keharusan untuk kita melakukan ibadah kurban bagi mereka yang telah pergi, walaupun tidak diwasiatkan. Tuan-tuan, setakat itu saja dulu. InsyaAllah besok saya akan cerita tentang Abu Dahdah. Siapakah Abu Dahdah yang telah mewakafkan 600 batang kurma untuk Rasulullah itu? Hebatnya imam beliau berkaitan dengan ayat ini. Dan dalam ayat yang berikutnya juga akan menceritakan perkataan asir. Asir ni maknanya orang yang asiran, maknanya usara, maknanya tawanan perang. Kalau konteks masa ni, mana ada orang kena perang ditawan lagi? Apa kaitannya kehidupan kita? Sedangkan ayat Quran ini dipakai sampai ke akhirat, sampai ke akhir zaman. Tapi orang yang bersifat tebusan atau tawanan perang dah tak ada lagi pada zaman kita. Maka siapakah mereka? Esok akan ada penjelasannya, insyaAllah. Baik, sekatnya saja dulu tuan, kita sama-sama tangguhkan kuliah dengan baca suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana, rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Taqaballahu minna minkum. Hingga jumpa lagi tuan-tuan esok insya-Allah. Jangan lupa share video ni kepada teman kita yang lain. Setakat itu dulu. Atrukukum tahta riayatillahi wa hifzi. Saya tinggalkan tuan-tuan bawah penjagaan, kasih sayang, perhatian
penjagaan Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jumpa lagi esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.